Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi. Pada hari ini kita akan berbincang satu permasalahan ataupun satu topik berhubung dengan masalah. Jadi apabila kita memperkatakan tentang masalah, rata-rata semua orang mempunyai masalah. Isteri ada masalah, suami ada masalah, pelajar ada masalah. Mereka-mereka yang hidup di dunia ini boleh dikatakan semua mempunyai masalah. Dan orang yang tak punya masalah adalah orang mati dengan orang gila. Kalau kita tengok kat sini, bila kita ada masalah, sama ada kita nak melihat ia sebagai sesuatu yang memberikan masalah yang besar kepada kita, ataupun kita nak lihat dia sebagai suatu peluang untuk kita mencari satu kebaikan ataupun mendapatkan suatu perubahan dalam penghidupan kita. Jadi dekat sini, tanggapan berbeza-beza daripada seorang dengan seseorang yang lain. Dan hanya orang berfikiran positif sahaja yang akan melihat masalah ini sebagai satu peluang yang akan mengubah kehidupan mereka lebih baik dari hari ini, daripada semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi sebelum saya melanjutkan perkara ini, saya ingin untuk berkongsi 3 cerita untuk melihat bagaimana masalah itu sebenarnya sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita. Okey, cerita yang pertama saya nak kongsikan adalah satu cerita daripada internet. Dan saya baca berkenaan dengan cerita seorang raja yang mempunyai seorang rakan yang begitu positif. Apabila dia melihat masalah, dia sentiasa berfikir masalah itu adalah sesuatu yang dia perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sentiasa melihat bahawa masalah itu satu kebaikan yang Tuhan nak berikan pada dia. Okey, jadi kisahnya begini. Ada seorang raja, dia ni ada seorang kawan ni, dia pergi memburu. Bila dia memburu, satu ketika kawan dia tengah tengok senjata yang dibawa, dan masa dia nak tengok-tengok senjata dia, raja lalu kat depan, dia pun pegang runcung senjata tu. Kawan dia tertekan, pemetik senjata tu meletup. Boom. Apa berlaku? Tiba-tiba kita lihat, tiba-tiba raja tengok jari dia dah hilang. Putus. Jadi bila melihat jari dah putus, kawan dia tengok, Alhamdulillah. Tuanku kata, mana boleh Alhamdulillah ni? Ini suatu yang Masya Allah. Dia kata, better dah tak ada jari. Jadi apabila melihat begini, raja pun marah. Dan raja terus tangkap kawan dia ni, masukkan penjara. Jadi bila masuk dalam penjara, raja geram lah. Tapi kawan dia pun, Alhamdulillah, masuk penjara tuanku. Macam tu. Jadi masa berlalu, apabila raja ni dah baik, dia pun pergi memburu lagi. Masa dia memburu, tiba-tiba dia tengok rusa. Jadi dia tak nak rusa tu lagi, dia pelan-pelan ikut rusa tu. Tiba-tiba dia tersesat. Bila dia tersesat, tiba-tiba dia tertangkap. Ataupun dia telah ditangkap oleh sekumpulan manusia yang makan orang. Dan bila dia ditangkap, sampai nak disalai tu, masa nak disalai, ketua agama tu datang. Semak balik makanan ni. Habuan pada hari ni. Bila dia semak-semak, dia kata, ini tak cukup ni. Orang ni tak ada ibu jari. Kita tak pernah makan orang tak ada ibu jari. Jadi bila dengar je itu, dia pun berbincang balik, ketua agama ni bincang, okey, kita lepaskanlah makanan kita kali ni. So raja pun dilepaskan. Bila dia lepaskan, dia balik jumpa dengan kawan dia. Dia kata, patutlah kawan aku cakap Alhamdulillah. Dia pun lepaskan kawan. Minta maaf lah, I dah penjara you selama ni. Tapi kawan dia kata apa? Tak apa tuanku. Bersyukur saya, beruntung saya kena penjara. Raja pun kata, kenapa pula beruntung? Yalah sebab, kalaulah saya memburu dengan tuanku, kalau saya tak kena penjara, tentu saya yang memburu. Bila saya memburu dengan tuanku, tentunya kita akan ditangkap bersama-sama. Jadi bila kita kena tangkap bersama-sama, tuanku kena lepas sebab tuanku tak ada ibu jari. Tapi saya lengkap. Tentu saya kena makan. Jadi saya rasa bersyukur tuanku saya telah dipenjarakan. Oh, ya tak ya juga. Jadi kat sini kita lihat macam mana orang yang berfikiran positif melihat masalah kena penjara itu pun satu yang baik. Dengan tanggapan kita terhadap apa yang berlaku. Dalam satu hospital ada 2 orang
pesakit yang baru keluar daripada ICU. Seorang duduk tepi tingkap, seorang duduk tepi dinding. Yang duduk tepi tingkap ni sentiasa merenung keluar. Yang duduk tepi dinding tengok orang yang tepi tingkap ni. Apa kau tengok tu? Aku tengok ni kereta cantik lah kat luar, model baru. Yang tu apa? Budak-budak tengah main bola apa semua, itu ini apa semua. Macam-macam cerita orang yang duduk tepi tingkap ni. Yang tepi dinding dia dengar je. Tapi masa berlalu, orang yang duduk tepi tingkap ni makin serius sakitnya dan akhirnya dia meninggal dunia. Yang duduk tepi dinding ni pula, bila orang dah tak ada situ, dia kata, "Nurse, boleh pindahkan saya tepi tingkap tak?" Nurse kata, tak ada apa-apa. Tak apalah, saya nak tengok keindahan alam. Jadi yang nurse pun pindahkan dia ke tepi tingkap. Bila pindah je tepi tingkap, dia tengok kat luar. Rupanya baru dia tahu, kat luar tu cuma tembok je. Jadi selama ni, bila orang tepi dinding tu tanya kat orang duduk tepi tingkap tu, apa ada kat luar? Orang tepi tingkap ni pun cerita macam-macam. Dia ceritalah yang indah-indah. Menyebabkan orang tepi dinding mempunyai suatu harapan untuk hidup. Dia rasa, aku nak hidup, nak nikmati penghidupan dan sebagainya. Tetapi orang yang duduk tepi tingkap ni, alah, tak ada apa benda. Tembok je dalam hati dia, menyebabkan dia dah membuat pemilihan untuk mati sebelum kematian tu tiba. Jadi kat sini kita kena fikir balik. Sebenarnya, kita perlu untuk melihat kehidupan ini secara positif, secara beruntung, secara baik, secara objektif yang begitu menguntungkan. Walau apa pun yang kita lalui. Sebab dalam hidup ni, contohlah kalau saya tambah sekarang ni, cerita tentang makan pelam. Kalau kita masak tengah hari tu, kita potong buah pelam, buat dengan sambal, pelam muda lah tu, makan dengan ikan bakar, macam mana? Tentu sedap kan pelam muda dicecah dengan ikan bakar. Kan? Okey, saya nak tanya saudara penonton sekalian, telan air liur tak sekarang ni? Bila saya cerita pasal pelam tadi tu, telan air liur tak? Sedangkan pelam tak ada pun kat sini. Kan? Jadi maksudnya secara automatik, tubuh badan kita ini akan memberikan tindakan untuk melahirkan enzim-enzim ataupun hormon-hormon untuk menerima gambaran yang kita berikan. Macam tu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat yang negatif dalam kehidupan ini, masalah, maka kita akan macam seolah-olah berdoa untuk mendapatkan masalah yang sukar untuk kita selesaikan. Sebaliknya, kalau kita sentiasa berfikiran positif, melihat masalah yang kita hadapi itu sebagai suatu peluang untuk kita mengatasi kehidupan kita, untuk membaiki kehidupan kita, maka di situ ada satu jalan. Maka di situ ada satu peluang. Maka di situ ada satu harapan yang akan membawa kita untuk maju ke hadapan, melangkah dan terus melangkah untuk membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi masalah ini untuk mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Okey, jadi sebelum saya ubah ataupun saya pindah ke topik lain, saya ingin untuk membentangkan 3 perkara yang perlu kita fikirkan. Pertama sekali, dalam apa sahaja keadaan, yang paling teruk sekali adalah kematian. Dan kematian itu adalah suatu yang kita tidak boleh lari. Dan keduanya, kita juga perlu merasai bahawa rezeki itu Tuhan yang beri. Sama ada kita bersungguh-sungguh, kita tak bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan nak beri rezeki, rezeki itu tetap milik kita. Dan yang ketiga, kita perlu mempercayai akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita percaya atas sifat-sifat ini, kita kena buktikan. Sebagai contoh, kalau kita seorang pelajar, kita kena berusaha-usaha, bersungguh-sungguh belajar sebab kita nak buktikan yang kita ini percaya Allah Maha mengetahui yang kita belajar, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita ada masalah, kita seorang peniaga, kita kena berniaga bersungguh-sungguh. Tetapi rezeki Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Kita hanya berusaha dan terus berusaha. Okay. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan bagaimana kita untuk melihat masalah kita yang kita hadapi pada hari ini dengan menggunakan alat-alat kualiti atau tool-tool kualiti yang ada di masa kini. Di antaranya adalah affinity diagram, relation diagram ataupun tree diagram. Di mana pada topik pada hari ini saya akan membincangkan 3 topik ini, iaitu
bagaimana untuk menggunakan tool ini bagi menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan tool-tool ini biasa digunakan dalam organisasi-organisasi, di kilang-kilang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pengeluaran, dalam memproses barang, dalam semua masalah di pejabat. Tetapi jarang-jarang untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Jadi hari ini kita akan sama-sama berbincang untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini dengan menggunakan tool kualiti terkini. Jadi apabila kita memperkatakan affinity diagram adalah ianya merupakan suatu pencambahan pemikiran. Kita biasa guna untuk mendapatkan idea-idea ini, banyak tool-tool yang kita gunakan. Kita boleh gunakan brainstorming, kita boleh gunakan time bomb, kita boleh gunakan DMAX yang digunakan dalam Six Sigma. Tapi apa yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah affinity diagram. Jadi apabila kita gunakan affinity diagram ni, sebenarnya kita nak mendapat sebanyak mungkin idea daripada semua orang yang terlibat. Sebagai contohnya, kita ada 5 orang dalam satu perbincangan. Jadi semua orang akan memberikan idea mereka. Tetapi kalau kita berikan idea ni secara menyeluruh, ataupun kita berikan idea kita ni secara semua orang nak bercakap, satu yang sukar untuk kita mengumpulkan idea-idea ni. Okey, jadi apa yang kita lakukan dalam affinity diagram ini adalah, pertama sekali kita akan gunakan kertas kecil seperti ini, di mana dalam kertas ini setiap orang akan memberikan masalah mereka dengan mencatatkan di atas kertas ni. Dan satu kertas hanya dicatatkan satu permasalahan sahaja. Okey. Sebagai contoh, kalau kita katakan apa masalah keluarga saya. Okey. Jadi seorang mungkin akan beri masalah keluarga saya, anak saya suka tengok televisyen. Tulis anak saya suka tengok televisyen. Satu. Buka letak. Dan kemudian dikata yang keduanya, isteri saya suka membebel. Okey, tulis, letak. Kemudian yang ketiga kata jiran sebelah rumah asyik radionya melalak je. Satu lagi, kita letak. Okey, kemudian balik rumah berserak je, anak berterabur, semua pakaian tak lipat. Satu lagi, kita letak. Okey, jadi dalam affinity diagram, semua orang akan menuliskan masalah mereka masing-masing. Mungkin satu orang tu biasanya akan keluarkan 30 atau 40 masalah. Dan seorang lagi akan mengeluarkan 20, mungkin seorang lagi 10 dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita akan menggunakan kertas-kertas yang ini ni untuk kita fokuskan ataupun kita susunkan masalah yang sama. Bila kita susun masalah yang sama ni, kita akan dapati setengah tu satu tajuk-tajuk yang tertentu. Macam contoh kita kata masalah anak. Okey, kita kumpulkan berhubung dengan masalah anak satu tempat. Jadi bila kita susun je mungkin sampai banyak masalah di situ. Tetapi bila banyak, kita kena pasti itu bukan merupakan masalah yang utama. Tapi setengah tajuk mungkin masalah keluangan. Walaupun seorang je, tapi bila kita buat nanti dalam tool yang seterusnya, mungkin ianya merupakan masalah yang utama bagi kita untuk diselesaikan. Jadi masalah ini berbeza. Masalah ini berbeza daripada seorang ke seorang, dan kita kemudian akan kumpulkan masalah ini dan kita susun dalam kertas. Kita lihat nanti kita akan dapat bahagikan penumpuan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Bukan saja masalah keluarga. Kita boleh buat tajuk sebagai contoh, apa masalah diri saya? Ataupun bagi seorang pelajar, apa masalah pembelajaran saya? Bagi seorang isteri, apa masalah saya dan suami? Ataupun bagi seorang ketua pejabat, apa masalah saya di pejabat? Jadi semua masalah-masalah ini boleh kita gunakan affinity diagram untuk mendapatkan suatu kata orang tu, kita dapat memahami apakah sebenar masalah yang kita hadapi dengan lebih fokus, dengan lebih tertumpu. Selain daripada kita melihat begitu banyak masalah, tapi kita tidak mengetahui manakah masalah kita yang perlu kita
mulakan untuk diselesaikan. Jadi bila melihat masalah ini berbeza-beza daripada seorang dengan seorang. Ada orang punya masalah yang kecil tetapi pada kacamatanya terlalu besar. Dan ada juga orang punya masalah yang besar tapi pada kacamatanya begitu kecil. Jadi kita sahaja yang boleh menyelesaikan masalah kita sendiri dan ianya mula akan dapat diselesaikan apabila kita berfikir secara positif dan kita merasai bahawa kitalah orangnya yang akan menyelesaikan masalah itu. Itu satu benda yang penting untuk kita fikirkan dalam menyelesaikan masalah ini. Okey, jadi selepas kita dah kumpulkan masalah ini secara tertumpu, secara menjurus tadi, maka kita akan membuat pemilihan sama ada masalah itu masalah yang boleh diselesaikan ataupun masalah yang tidak boleh diselesaikan. Maksudnya di sini kita akan gunakan satu tool yang dipanggilkan post ranking untuk memilih masalah-masalah kita. Dan selepas kita menggunakan tool post ranking, kita juga akan menggunakan weightage atau pemberat dalam melaksanakan pemilihan masalah ini. Jadi di sini kita akan lihat masalah apakah yang sebenarnya yang perlu kita hadapi dalam kategori masalah-masalah yang kita sediakan. Dan selepas itu barulah kita akan menggunakan tools seterusnya untuk mengenal pasti punca masalah. Di sini kita akan menggunakan satu tool yang dipanggil relation diagram. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama membuat sedikit latihan untuk melihat bagaimanakah kita boleh menggunakan tool affinity diagram. Okey, saudara penonton yang dikasihi. Okey, jadi saya seperti mana saya katakan tadi, kita akan berbincang tentang affinity diagram. Okey. Kita akan berbincang tentang masalah keluarga. Walaupun saya katakan kita banyak boleh tentang masalah, tetapi pada hari ini saya dibantu oleh dua orang rakan saya di mana mereka telah mencatatkan beberapa masalah yang mereka hadapi di dalam masalah keluarga mereka. Jadi apa yang saya setelah mereka menulis ni, saya akan lekatkan masalah-masalah mereka di atas satu kertas untuk kita menjuruskan masalah itu kepada satu-satu tajuk yang tertentu. Okey, jadi saya akan berbincang dengan mereka sama ada mereka setuju ataupun tidak. Okey, sebagai facilitator dalam program ini, facilitator perlu mengambil kira pandangan mereka. Kalau mereka kata ini bukan masalah I, ini masalah anak I. Okey, masalah anak I. Okay, ini masalah pendidikan, ini masalah jiran. Okey, jadi kita akan berbincang melihat pandangan mereka untuk kita memfokuskan masalah yang mereka catatkan. Okey, kita lihat dia kertas putih di hadapan ni. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, di sini adalah kertas-kertas yang telah dicatatkan oleh mereka. Okey, saya akan bacakan satu persatu masalah ini dan kemudian kita akan letakkan di atas kertas putih ini untuk melihat bagaimana kita boleh menjadikan affinity diagram ini sebagai satu alat untuk memfokuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita. Okey, jadi kertas yang pertama sekarang ini kita lihat anak lelaki saya umur 9 tahun dah pandai cakap perkara yang kotor. Umur 9 tahun pandai cakap perkara yang kotor-kotor. Jadi kita katakan ini masalah apa? Masalah komunikasi. Masalah sikap. Boleh kita katakan sikap. Okey, kita tengok kat sini, kita tulis, kita satu tajuk, masalah dia punya kata-kata sikap atau komunikasi kita nak bubuh ni. Kata sikap dia ni. Okey. Bila kita kata sikap, kita tampalkan anak berumur 9 tahun pandai bercakap benda-benda yang kotor. Okey, ni sikap dia dah sekarang ni. Okey, kemudian anak saya susah nak menerima apa cikgu ajar di sekolah, terutama matematik. Okey, kita kata ni pembelajaran dia. Okey, pembelajaran. Kita letak satu lagi kat sini. Dia suka berahsia dengan saya. Boleh kata-kata sikap juga ni? Okey, jadi kalau kita kata sikap, kita letak dalam satu topik yang sama. Dia suka berahsia. Okey, kita letak nampak sikit. Okey. Okey, kemudian kadang-kadang selalu ponteng sekolah. Ni pun saya rasakan kita letakkan sebagai sikap. Tampalkan. Selalu bergaduh dengan anak jiran. Sikap juga. Boleh kita katakan.
Anak perempuan saya 15 tahun dah mula pandai melaram. Ini sikap. Kan? Kita boleh kata sikap juga. Okey, kita baru 15 tahun dah pandai nak melaram. Dah pandai bergayut dengan telefon. Mungkin sikap juga lagi kita letak. Okey, malas nak membantu maknya di rumah. Ini pun saya rasa sikap jugalah. Isteri saya kuat berletih. Okey. Okey, kita boleh letakkan sikap, ataupun kalau kita topik baru kita nak letak masalah isteri pun boleh. Ataupun okey, kita katalah sebab ni kita kata berletih ni, kita letak sikap lagi lah. Kita buat sikap lagi. Okey, kemudian tidak berapa rajin untuk kemas rumah. Ini pun sikap juga saya rasa. Okey. Masalah sikap. Okey, kalau tengok sini, asyik masak menu yang sama. Okey, ini saya rasa kita boleh letakkan kat creativity. Kurang creativity. Jadi kita letakkan, okey, kita ada sikap, pembelajaran, dan satu lagi kita letak kat sini creativity. Create apa ni? K-E-R-I-T creativity. Saya spelling silap ni. Okey, saya cepat berasa bosan. Saya cepat berasa bosan. Okey, kita boleh letak apa dia? Kalau kita tak boleh, tak apa. Kita letak kat tepi dulu. Kalau kita kata tak boleh, kita letak kat tepi. Masalah kewangan kurang cukup. Okey, kita dah ada sikap, pembelajaran, kreativiti. Okey, kita kata satu masalah lain lah ni, keuangan ni. Okey, masalah baru. Hutang kad kredit saya banyak. Keuangan lagi. Kereta dah nak kena tarik. Ini satu masalah kewangan juga. Kadang saya bosan nak ke pejabat. Bosan nak ke pejabat. Ni sikap ni saya rasa. Okey, bos lalu menyalahkan saya di pejabat. Bos selalu menyalahkan saya di pejabat. Okey, what's the problem sekarang ni? Okey, kita letak tepi. Kalau kita tak dapat nak letakkan situ, kita letak tepi dulu. Tak apa, nanti kita masukkan. Seorang kawan saya di pejabat selalu cari masalah dengan saya. Okey. Saya rasa ni mungkin kita letak masalah sikap. Lip pejabat saya di tingkat 10 selalu rosak, kena naik tangga. Okey, ini kemudahan lah. Kita letak kemudahan kata. Okey, kita letak kemudahan kat sini. Kerja pejabat banyak, bos selalu minta saya buat OT. Buat kerja, buat OT. So, beban kerja kita kata. Kita letak sini, tambah satu sini. Beban kerja banyak lah. Okey, kita kata kita ada beban kerja. Jiran saya selalu buka radio kuat. Kita ada masalah apa sini? Komunikasi. Kita ada masalah komunikasi lah kalau macam tu. Okey, kita tambahlah kat sini. Kita tambah satu arrow, komunikasi. Kita tak boleh nak tegur pun jiran kita. Tak berani nak tegur pun. Paip air di rumah saya selalu tersumbat. Okey, kemudahan. Saya selalu disuruh oleh bos buat kerja luar. Beban kerja. Anak saya suka menonton rancangan hiburan saja. Ni sikap dia. Anak saya suka tengok TV. Game. Pun saya kata sikap. Masalah sikap. Kita tampal sebab dah banyak. Kurang komunikasi dengan anak. Okey, kita kata komunikasi terus. Sebab ni pun komunikasi. Masalah keuangan yang selalu tak cukup. Keuangan. Anak dah banyak habiskan masa dengan internet. Sikap dia. Anak lebih percaya pada kawan-kawan. Ini masalah komunikasi.
Dia percaya lebih pada kawan-kawan dia. Kita ada banyak masalah. Tapi sebenarnya masalah kita bila kita letakkan dalam benda yang dalam kertas yang ini, sebenarnya kita boleh pecahkan hanya kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita letak sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, jadi apa yang saya ingin katakan, sebenarnya kita ada banyak masalah tadi. Banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi bila kita dah susun balik, sebenarnya kita hanya ada 8 masalah. Iaitu masalah beban kerja, masalah sikap kita, masalah kemudahan yang kita ada, dan kemudian masalah pembelajaran kita, masalah komunikasi, masalah kreativiti, keuangan dan keyakinan diri kita sendiri. Jadi kat sini kalau kita lihat, 8 ni, mana satu masalah yang utama untuk kita selesaikan? Okey, di sini bukan bermakna yang banyak ni masalah yang utama. Bukan contohnya sini pembelajaran hanya satu saja. Di sini bukan maksudnya pembelajaran bukan masalah utama. Tetapi disebabkan dalam perbincangan itu hanya seorang saja yang terfikir masalah tersebut. Tetapi bila berkatakan tentang masalah sikap, ramai orang yang berfikiran sama seperti itu. Menyatakan bahawa sikap adalah merupakan masalah. Maka di sini saya telah catatkan masalah-masalah yang kita hadapi. Pertama sekali tentang beban kerja, sikap, kemudahan, pembelajaran, komunikasi, kreatif, keuangan dan keyakinan. Okey, daripada 8 ni kita nak kenal pasti mana satu masalah yang benar-benar kita hadapi. Masalah mana yang benar-benar kita hadapi. Okey, banyak cara untuk memilih mana satu di antara 8 perkara ini yang perlu kita utamakan. Antara salah satunya adalah masalah kita gunakan post ranking terlebih dahulu. Post ranking ni kita memaksa untuk memilih yang tertentu. Memaksa ni maksudnya benar atau tidak. Kita katakan, okey, sebagai contoh kita kata beban kerja. Adakah ia merupakan suatu perkara yang mendesak kita, menyebabkan kita sentiasa berkeadaan dalam stres, yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan apa-apa tindakan ataupun menyebabkan kita merasa begitu kecewa, begitu mengganggu pemikiran kita. Okey, jadi kalau kita kata, kita boleh buat macam ni, ya atau tidak? Ya, tidak. Okey. Jadi kat sini kita buat sekarang satu. Okey, kita tanya. Beban kerja. Adakah beban kerja ni merupakan sesuatu yang menyebabkan kita sukar untuk ataupun kita rasa beban kerja di pejabat menyebabkan kita tak boleh buat apa-apa, ataupun beban kerja di pejabat menyebabkan kita sentiasa berkeadaan stres sekarang ni? Satu persoalan yang saya nak utarakan kepada ni lah, macam mana rasanya? Memanglah kadang-kadang beban kerja tu memang menyusahkan lah. Okey, menyusahkan. Kita kata ya, okey. Okey, sikap anak-anak kita ni menyebabkan kita rasa kita perlu ambil tindakan segera. Betul ke atau tidak? Betul. Betul juga. Okey. Okey, kemudahan. Lip rosak yang kita bincangkan, kemudahan tadi kita tengok lip rosak, paip air, bukan masalah ke? Yang ni. Okey, kalau kita tak, kita kata kat sini tidak. Pembelajaran. Okey, kalau kita tengok kat sini tadi pembelajaran, anak saya susah nak menerima apa yang cikgu ajar di sekolah. Susah. Anak tu terlalu susah nak terima pembelajaran. Merupakan masalah yang kita nak fokuskan tak dalam masalah hari ini? Rasanya. Tak berapa sangat lah. Tak berapa sangat. Okey, kita keluarkan dulu. Okay. Komunikasi merupakan masalah utama tak yang kita nak bincangkan pada hari ini? Ya. Okey, komunikasi. Kreativiti. Kita tidak ada idea, kita tidak boleh berfikiran kreatif, kita tidak boleh memberikan pandangan. Kita nak selesaikan ataupun tidak? Rasanya. Tak berapa sangatlah. Okey, kalau tak ada berapa masalah, kita letak kat sini. Tidak. Okey, keuangan. Merupakan masalah yang perlu kita nak bincangkan? Okey, kita letakkan keuangan. Keyakinan. Kita kurang yakin. Isteri kita tak yakin kat kita. Perlu Perlu. Okey, kita kata. Okey. Kalau kita tengok kat sini daripada 8,
kita gunakan PROS ranking, kita telah keluarkan 3 perkara masalah kita. Jadi kita sekarang ni hanya memfokuskan kepada 5 masalah saja pula. Kita fokus pada 5 saja masalah. Okey, jadi bila kita kata kita fokus kepada 5, dekat sini kita gunakan pemberat pula. Apakah matlamat yang kita nak dalam menyelesaikan masalah ni? Okey, mungkin kita kata kita kena bagi contoh. Kalau dalam organisasi biasa dikata cycle time, masa untuk menyelesaikan tu berapa pantas, dia bagi markah. Kemudian dari segi keuangan, berapa cepat penjimatan, berapa banyak penjimatan yang mungkin dapat dilakukan, ataupun daripada segi bilangan kerosakan yang berlaku tu, berapa banyak dia boleh kurangkan. Okey, saudara penonton yang dikasihi, okey, setelah kita berbincang berkenaan dengan pemilihan ya atau tidak, maksudnya kita dah buat suatu post ranking, kemudian kita akan melihat kekerapan ianya berlaku yang menyebabkan kita merasa betul-betul sebagai satu masalah yang kita hadapi. Okey, sebagai contohnya kita ambil data sebelum, ataupun kalau tidak kita buat satu data tersendiri untuk kita melihat masalah yang kita hadapi. Sebagai contohnya, kalau kita tengok beban kerja, apa yang kita senaraikan tadi, kita kata beban kerja dalam masa daripada 1 Januari ke 31 Januari, kita kata. Dan kita kena catatlah. Okey, beban kerja kita kata, apa yang kita nak, kita bila berlaku kita start 1, 2, 3, 4, 5, 1. Mungkin dalam masa sebulan kita ada 6. Tapi bila kita tengok sikap dengan anak-anak, contohnya kita catat dengan anak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Banyak kali kita hadapi sikap dengan anak-anak, contohnya lah. Okey. Kita suruh dia tak nak buat, tak nak bertindak dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok masalah seterusnya adalah komunikasi. Berapa banyak kita menghadapi masalah komunikasi dengan anak? Contoh, anak, jiran dan sebagainya. Ini contoh. Tapi saudara penonton semua kena ambil data sebenar yang saudara hadapi. Mungkin si A akan berbeza dengan si B. Tak sama. Jadi mungkin kat sini dia 11. Okey, kemudian kat sini masalah kewangan. Mungkin merupakan masalah, tapi keuangan bukan segala-galanya. Jadi kita tengok contoh kita ambil sini, dan kemudian kita tengok masalah ini mungkin katakanlah kita dapat 9. Okey, di sini kalau kita lihat dekat sini, kita boleh menyatakan bahawa kita mempunyai masalah sikap yang paling tinggi. Kita punya masalah sikap yang paling tinggi. Jadi sekarang ni kita ambil tajuk sikap ini dulu dan kita cuba selesaikan dalam diagram yang kita akan buat seterusnya. Jadi relation diagram ini akan melihat apakah dia punca masalah kita. Root cause dia panggil. Apa punca masalah? Dalam tool quality ada orang cakap gunakan pitch diagram, gunakan banyak tool yang digunakan. Tetapi kita hari ini nak menggunakan relation diagram untuk mencari punca masalah yang kita hadapi pada hari ini. Saya ingin untuk menjelaskan, bila kita memperkatakan affinity diagram, kita selalu memfokuskan apakah masalah kita. Apakah, perkataan yang penting apakah. Dan apabila kita pergi ke pula pada relation diagram, yang ini kalau bahasa Melayu dipanggil gambar rajah hubung kait. Ia menjurus mengapa. Soalan dia mengapa. Jadi dia macam kata lah. Okey, kita tengok pada persoalan yang kita telah perbincangkan tadi, iaitu masalah kita berbincang tentang masalah sikap. Kita dah berbincang dengan masalah sikap. Okey. Kita tengok kat sini, apa yang kita perlu lakukan, kita kata mengapa kita mempunyai masalah sikap. Jadi kat sini sikap. Okey, kita buat 4 segi kat sini. Okey, bila kita kata kita ada mempunyai masalah sikap. Okey, mengapa anak kita mempunyai masalah sikap? Mengapa? Kita kata dia ada terpengaruh rakan. Kita buat bulatan. Okey. Mengapa anak kita terpengaruh dengan rakan-rakan? Mengapa anak kita terpengaruh dengan rakan-rakan? Maksudnya
rakan lebih banyak berkomunikasi dengan anak kita. Maksudnya dia punya masa banyak sama rakan. Okey, kita buat bulatan. Mengapa anak kita banyak masa dengan rakan? Mengapa? Kita kata ayah sibuk. Mungkin Okey. Kenapa ayah sibuk? Kita tanya, kenapa ayah sibuk? Ayah mungkin cari duit. Okey, kita buat dekat sini. Letak satu dulu. Okey, sikap. Mengapa anak kita bersikap begitu? Mengapa isteri kita bersikap begitu? Kita tanya. Okey, mungkin kita kata pengaruh TV dan game. Anak panahnya ke dalam Sentiasa anak panahnya ke dalam. Okey, ni anak panah ke sini. Kenapa anak kita terpengaruh dengan TV dan game? Sebab mungkin kita kata tiada kawalan. Tiada kawalan. Maksudnya kita tidak ada bersama dengan mereka. Okey, kenapa anak kita tak ada kawalan? Mengapa kita tak dapat kawal anak kita? Mungkin sebab kita kurang berkomunikasi. Okey, kita kata kita kurang komunikasi. Okey, kita kurang komunikasi. Okey, kenapa kita kurang komunikasi? Mungkin kita kata sebab kita sibuk lah. Okey, kita kata kita cari duit kat sini. Okey, kenapa lagi menyebabkan sikap anak kita begitu? Apa yang menyebabkan anak kita punya sikap yang begitu? Atau isteri kita punya sikap yang begitu? Kenapa? Sebab lain? Okey, kita kata mungkin sikap dia begitu sebab kurang didikan. Kurang didikan. Contohlah, kurang didikan. Kenapa anak kita kurang didikan? Mungkin kerana kita tidak memberikan pembelajaran. Tiada pembelajaran. Okey, kenapa anak kita tak ada pelajaran? Mungkin kita kata kita tidak mempunyai masa untuk mereka, ataupun pelajaran yang mereka hadapi di sekolah itu tidak mereka fokuskan terhadap apa yang diajar oleh guru, kan? Ataupun dalam segi ni kita kata, okey, kita kata anak kita tiada tumpuan kurang didikan kerana kita tak tahu mungkin macam mana nak mendidik anak. Tak tahu. Okey, kenapa kita tak tahu? Kita kata mungkin kita tiada ilmu. Kenapa kita tak ada ilmu? Kita kurang membaca, contoh. Tak belajar. Kenapa kita tak belajar? Kita sibuk. Ada sibuk. Okey, kata kita sibuk. Kalau kita sibuk, kita kata kita boleh terus bawa ke sini. Sini. Anak panah ke sini. Kita sibuk. Daripada sini. Okey. Okey. Kenapa anak kita tak ada tumpuan? Mungkin dia kurang sihat, kita kata. Dia kurang sihat. Kenapa kurang sihat? Dia tak cukup makan vitamin. Mungkin tak ada makanan seimbang.
Mungkin makanan seimbang tak ada. Mungkin dia kurang tidur. Kita kata. Kenapa dia kurang tidur? Tengok TV banyak. Mana kat kita tengok TV? Okey. Tengok TV banyak. Kita naik ke sini. Sampai lewat malam dia tengok TV dan sebagainya. Okey. Okey. Kalau kita tengok kat sini, kita dapati gambar gajah anak panah ini sebagai contoh. Kita kata tak ada belajar tapi anak panah keluar ke sini. Ayah sibuk. Kenapa ayah sibuk? Cari duit. Kenapa cari duit? Maksudnya dekat sini, kalau kita tengok kat sini, anak panah ni, kat sini kita lihat, anak panah dia, semua ada masuk dan keluar. Ada masuk dan keluar. Kenapa sikap? Sikap kita tengok TV. TV kenapa game ni? Sebab tiada kawalan. Oh, tak kawan anak panah ke dalam sini. Sebab kita tidak ada kawalan. Lepas tu, kenapa kita tak ada kawalan? Kurang komunikasi sebab tiada kawalan. TV, game TV, kenapa dia banyak main? Sebab tak ada kawalan juga. Okey, kat sini. Minta maaf sebab tak ada kawalan. Okey, minta maaf. Kat sini saya salah. Sikap, mengapa sikap dia begitu? Sebab dia terpengaruh dengan TV. Kenapa dia boleh buat TV, game dan sebagainya? Sebab tiada kawalan. Maksudnya daripada sini. Satu. Kenapa kita kurang komunikasi dengan dia? Mengapa kita kurang komunikasi? Sini tak ada, tak perlulah, kita tak perlu. Sebab tak ada kawalan, kurang kawalan. Okey, kat sini kita tengok macam ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, tengok graf ini terpengaruh sebab sikap. Sikap ni sebab terpengaruh dengan rakan, kurang didikan, TV, masalah banyak bersama rakan. Tapi ini disebabkan ayah sibuk. Ini sebab kurang pendidikan. Maksudnya ada punca-punca dia. Ni ada punca, ni ada punca. Dekat sini kurang tidur, ada punca dekat sini. Tetapi bila kita tengok benda yang tak ada anak panah keluar, di mana? Kat sini kita tengok satu di sini. Satu di sini. Mana kita tengok di sini, tak ada anak panah yang masuk. Kat sini cari duit tak ada. Sini tak ada. Okey. Maksudnya di sini, root cause kepada sikap yang berlaku kepada anak kita, pertama adalah sebab tiada kawalan daripada ibu bapa. Atau kedua, ibu bapa terlalu mengutamakan material hingga lupakan kepada masalah yang sepatutnya mereka fokuskan untuk diselesaikan oleh diri mereka sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu. Okay. Jadi, kita ada dua masalah sekarang ni. Tiada kawalan dan cari duit. Mungkin di sini, kita boleh bertanya lagi, mengapa ayah terlalu sibuk mencari duit? Okey, kita tadi telah mempelajari tentang relation diagram. Apabila kita lihat dalam gambar rajah ini, maka di sini kita akan melihat banyak bubble-bubble atau bulatan-bulatan yang menjelaskan mengapa sikap anak kita bermasalah. Okey, dalam keadaan sebenar apabila membuat perbincangan ini, biasanya bilangan jumlah bulatan ini terlalu banyak. Di mana kita akan lihat banyak anak bulatan-bulatan ini yang sentiasa dari satu ke satu dengan menggunakan anak panah. Mengapa? Sebab di sini. Mengapa? Sebab di sini. Mengapa? Sebab di sini. Jadi di sini kalau kita lihat banyak bubble yang terdapat di dalam terdapat banyak anak panah yang menunjukkan sebab-sebab berlakunya satu perkara tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada dua anak bulatan yang tidak mempunyai anak panah, iaitu tiada kawalan. Mengapa tiada kawalan? Dan kemudian mengapa ayah sibuk mencari duit? Jadi kalau kita lihat di sini, dua ini merupakan punca masalah. Dua ini merupakan punca masalah kepada kenapa anak kita mempunyai masalah sikap. Okey. Jadi apabila kita telah mengetahui punca ni, dengan melihat gajah ini di mana tidak ada anak panah
yang masuk ke dalam bulatan ini, maka di situ kita boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tree diagram. Kita boleh mengambil kedua-dua ini untuk diselesaikan serentak. Ataupun kita boleh mengambil salah satu. Sebagai contohnya lah. Kalau kita kata sikap anak kita ini bermasalah kerana kita tiada kawalan. Mari kita tengok untuk menyelesaikan tree diagram. Apabila kita memperkatakan tentang relation diagram, kita selalu memperkatakan tentang mengapa. Tetapi apabila kita nak gunakan tree diagram, kita akan memperkatakan tentang bagaimana. Okey, kita contoh, kita tengok sekarang ni kata-kata kawalan ni. Okey, bagaimana kita nak membuat kawalan terhadap anak kita? Bagaimana kita nak buat kawalan? Okey, kalau kita kata kawalan ini, mungkin kita kata contohnya, nak mengawal anak kita ni, kita buat satu jadual harian. Okey, bagaimana kita nak buat jadual harian? Bagaimana kita nak buat jadual harian untuk anak kita? Mungkin kita kata kita nak melihat aktiviti harian. Okey, bagaimana kita nak buat aktiviti harian? Kita nak tahu aktiviti harian dia. Mungkin kita kata kita nak tengok apa yang berlaku sepanjang hari tu dalam diri dia. Daripada dia bangun pagi, bangun pagi pukul 7 pagi dia bangun. Tak sembahyang subuh ke. Okey, kita catat. Tanpa kita mempertikaikan mengapa dia buat begitu. Kita catat. Kita nak tahu apa aktiviti harian dia. Okey, kita kata sekarang ni aktiviti harian. Dia kata kita kena, kata orang tu, kita buat suatu check sheet kata. Check sheet aktiviti harian dia. Bangun pagi, pukul berapa dia mandi, pukul berapa dia sarapan, pukul berapa dia tengok TV, bagaimana dia habiskan masa dia belah petang, video game dan sebagainya. So kita catat sepanjang harian dia. Okey, jadi mungkin kita dapat suatu gambaran bagaimana dia menghabiskan waktu harian dia dengan menggunakan check sheet. Okey, bagaimana kita tanya balik semula. Adakah itu cara terbaik? Mungkin tidak. Mungkin kita tanya lagi di sini, bagaimana jadual harian kita nak wujudkan? Mungkin kita kata kita buat benchmark. Contoh BENCH. Maksudnya kita membuat perbandingan dengan orang lain. Anak-anak lain. Bagaimana sepatutnya masa itu dilalui oleh seorang kanak-kanak. Dengan seorang ayah mungkin kejutkan anak dia. Dia kata, tiap hari I kejut anak I pukul 6 pagi ada kejutkan. Lepas tu I pastikan dia pergi mandi pukul 7. I pastikan dia sebelum pergi ke sekolah tu baca Quran ke contohnya. That mean ini salah satu harian yang mungkin telah dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai anak yang berjaya contohnya. Ataupun kita kata bagaimana kita nak wujudkan jadual harian ni, kita dengan mungkin kita kata kita baca buku, kena cari baca buku. Baca buku bagaimana untuk menyediakan jadual harian. Mungkin. Okey, selain jadual harian, bagaimana kita nak mengawal anak kita? Mungkin kita kata kita nak mengadakan pemantauan. Pemantauan contoh kita kata pemantauan. Okey, bagaimana kita nak buat pemantauan ni? Pemantauan anak kita mungkin kita kata, okey. Dekat sini mungkin kita boleh ulang balik aktiviti harian. Okey. Okey, bagaimana nak buat aktiviti harian? Mungkin check sheet tadi. Atau bagaimana kita nak buat pemantauan terhadap anak kita? Bagaimana kita nak buat? Mungkin kat sini kita kata kita nak sediakan spy. Kita nak buat spy. Maksudnya kita sediakan ibu dia sebagai spy. Atau adik dia sebagai spy. Ataupun kita pilihkan kawan untuk anak kita. Mungkin macam mana kita nak buat kawalan? Kita sekarang ni
kita atur dia. Atur. Bagaimana kita nak atur? Contoh, kita pilih kawan. Okey, kita soal pula macam mana kita nak pilih kawan? Tak semua budak suka kawan yang kita pilihkan mungkin. Tak semua orang nak macam tu. Jadi mungkin kita kena fikir macam mana nak pilih kawan untuk dia. Kan? Okey, jadi kita mungkin listkan kawan dia. Dan kemudian kita tengok kawan yang baik, dan dalam kawan yang baik tu kita mungkin berikan masukkan dia dalam satu kursus team building ke, supaya mereka dapat berkenal dengan kawan baru, yang kita rasakan mungkin memberikan dia rasa baik juga kawan ni, ataupun dia rasa beruntung untuk mempunyai kawan yang sebegitu. Jadi kita pun kata okey, hantar dia team building. Okey, untuk dapat kawan baru lah. Okey. Bagaimana kita nak listkan kawan dia? Mungkin banyak benda lah. Kita berbincang dengan guru. Bincang dengan guru. Okey, bagaimana kita nak wujudkan spy contoh. Bukan senang adik dia nak jadi spy ke, satu benda yang susah juga. Jadi mungkin kita invest sikit lah. Okey, dek kau tengok abang kau tu apa, dia buat kerja tiap-tiap hari ke macam mana. Okey, kita nak buat pemantauan. Berapa lama kakak sentiasa guna telefon dalam sehari. Ayah nanti pergi kerja kau tengok nanti bagi tahu kat ayah tahu berapa lama dia bercakap setiap kali. Setiap kali laporan ayah bagi kau 20 sen contohnya. Mungkin kat situ kita gunakan spy ni, kita kata kita kena bagi insentif kepada anak kita yang lain untuk memantau dia. Okey, bagaimana nak tingkatkan insentif? Just kita akan bertanya bagaimana. Dekat persoalan di sini bagaimana. Tetapi apa yang perlu kita lihat adalah yang penghujung. Yang penghujung. Kalau kat sini jadual harian, kita ada check sheet, kita buat benchmark, baca buku. Jadi yang hujung ni, bagaimana nak baca buku? Mungkin kita kata sediakan masa. Untuk kita sendiri sediakan masa untuk membaca. Ataupun kita kena pilih buku sesuai. Okey, pilih buku yang sesuai. Okey, that means sekarang ni yang ujung-ujung ni adalah aktiviti yang perlu kita buat. Banyak ni, contoh kat sini 1 2 3 4 5 6 7. Yang ini bukan. Ini adalah bagaimana untuk mencapai ke arah itu. Jadi sekarang ni kita fokus. Boleh tak kita buat check sheet? Bagaimana kita nak buat check sheet? Kalau boleh lagi kita pecahkan, maksudnya di sini adalah apa yang perlu kita lakukan. Kalau kata, macam mana nak pilih buku? Kita boleh pecahkan. Kena tanya dengan orang yang berjaya. Okey, kalau kena tanya, this is the activity yang perlu kita lakukan. Maksudnya hujung ni adalah yang perlu kita lakukan. Okey, kalau contohlah banyak yang hujung ni. Kata kat sini, kita dah sampai kat sini, dah tak boleh fikir lagi. 1, 2, 3, 4. Ini aktiviti harian sama dengan tu. 4, 5, 6, 7. Okey, jadi kita ada 7 perkara yang boleh kita lakukan. Ada 7 perkara yang boleh kita lakukan. Okey, jadi kita mulakan dalam bidang kuasa yang perlu kita utamakan. Okey, jadi dalam memilih dalam bidang kuasa kita dan yang utama kita utamakan, maka di sini kita perlu pengorbanan. Ini yang penting. Bukan senang nak senang. Kalau takut susah nak senang. Jadi di sini, para penonton yang dikasihi, penglibatan, komitmen kita, kejujuran kita dalam untuk kita menyelesaikan masalah ini berbalik semula pada diri kita. Sama ada kita benar-benar melihat ini sebagai satu masalah yang perlu kita selesaikan demi kebaikan anak-anak kita ataupun masalah yang kita hadapi sekarang ini.
Jadi contoh kalau kat sini kata-kata, kalau kita kata pilih buku yang sesuai, kita kena pilih betul-betul. Dapatkan buku tersebut, baca dia dan kemudian kita cuba melaksanakan apa yang terdapat dalam buku tersebut untuk mengawal anak kita yang bermasalah daripada sikapnya. Begitu juga kalau kita kata kita nak sediakan masa. Macam mana kita nak sediakan masa ni betul-betul supaya kita ada? Kalau sepatutnya kita kena balik awal, maka di situ kita kena balik awal. Dan kita kena merancang betul-betul yang kita mempunyai masa untuk mereka. Ingat, kalau hari ini kita tidak ada masa untuk mereka, akan tiba satu hari nanti, bila kita banyak masa untuk mereka, mereka tidak ada masa untuk kita. Oh, kita dah tua. Masa tu, kita banyak masa, dah pencen. Tapi anak-anak kita pula sibuk. Adakah itu yang kita nak dalam hidup ni? Kalau kita tak nak, maka kita kena mengubah pandangan kita, melihat masalah itu sebagai satu peluang, dan kita kena menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sebaik mungkin. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, pilihan di tangan kita. Masalah merupakan suatu yang boleh kita selesaikan. Dan kitalah orangnya yang akan menyelesaikan masalah itu. Jadi saya rasa dalam perbincangan kita pada hari ini, saya telah menjelaskan 3 perkara. Pertama sekali, 4 perkara. Pertama sekali, saya telah mengubahkan pandangan para penonton sekalian supaya melihat masalah ini sebagai suatu peluang yang ada pada diri kita untuk memperbaiki diri kita. Dan kita tidak boleh melihat masalah itu sebagai satu masalah yang tidak boleh dipecahkan, tidak boleh diselesaikan. Ianya adalah suatu yang akan boleh kita selesaikan dan kitalah orangnya. Dan kemudian kita menggunakan affinity diagram untuk kita melihat bagaimana masalah yang kita hadapi itu merupakan satu masalah yang kita boleh fokuskan kepada beberapa masalah sahaja. Macam contoh, kita ada banyak masalah sampai tak boleh terfikir 30-40. Tapi sebenarnya apabila kita bincang balik semula, maka di situ kita akan dapat masalah kita hanya beberapa perkara yang dapat kita juruskan sahaja. Dan apabila kita telah juruskan, kita boleh memilih masalah itu dengan menggunakan post ranking. Ataupun benar atau tidak. Dan kemudian kita boleh gunakan check sheet untuk memilih sebenarnya masalah kita mana satu masalah yang utama yang perlu untuk kita selesaikan. Dan apabila kita telah tahu ini merupakan masalah kita, maka kita boleh mencari mengapa masalah itu berlaku pada diri kita dengan melihat root cause ataupun relation diagram, yang akhirnya kita akan melihat bubble-bubble ataupun bulatan-bulatan yang tidak ada anak panah masuk ke dalamnya. Yang tak ada masuk, dia keluar saja. Jadi di situ merupakan punca masalah kita. Dan kemudian seterusnya, setelah kita mengenal pasti punca masalah kita, maka kita boleh selesaikan punca-punca tersebut dengan menggunakan affinity, dengan menggunakan gambar pokok atau tree diagram yang memfokuskan bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan mempersoalkan bagaimana, dan bagaimana. Ianya adalah merupakan tool sahaja. Tetapi penyelesaian sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Di mana Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mahu mengubah dirinya sendiri. Jadi saya amat-amat berharap agar kita sama-sama dapat mengubah apa yang akan berlaku di masa di hadapan. Kerana apa yang berlaku hari ini, apa yang berlaku pada hari ini adalah disebabkan perkara yang telah kita lakukan dahulu. Jadi kita perlu untuk menyediakan sebab-sebab untuk mengubah apa yang berlaku di masa akan datang. Dan perubahan itu selalunya berlaku apabila kita mempunyai 3 faktor. Pertama sekali, kita perlu mempunyai proses. Apakah proses yang kita nak buat? Dan di sini kita menyediakan satu proses untuk kita menggunakan tool-tool ini. Dan kemudian apakah sistem yang kita gunakan? Sistem apa? Sistem pemantauan ke, sistem jadual harian ke? Kita memerlukan sistem untuk memastikan satu perubahan itu berlaku. Dan kemudian kita perlu adakan latihan. Dan ini adalah seksi latihan yang perlu kita pergunakan, kita perlu perbaiki dari semasa ke semasa, kerana ianya akan hanya dapat kita jiwai jika kita mencubanya. Dan dengan itu, selamat mencuba dan andalah orang berjaya sekiranya anda merasakan anda akan bermula pada hari ini. Sekian, terima kasih.